saya akan berkongsi dan mengupas lebih lanjut mengenai vaksin COVID-19 terhadap ibu mengandung serta ibu yang menyusukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Izzat, Doktor Kesihatan Wanita dan Kehamilan. Untuk segmen borak eksklusif bersama Pak Inma pada hari ini, saya akan berkongsi dan mengupas lebih lanjut mengenai vaksin COVID-19 terhadap ibu mengandung serta ibu yang menyusukan anak. Jangkitan COVID-19 terhadap ibu mengandung sebenarnya boleh menerukkan keadaannya. Beberapa kajian yang telah dilakukan di luar negara yang menunjukkan bahawa jangkitan COVID-19 pada ibu mengandung, especially pada trimester yang kedua dan trimester ketiga kehamilan, akan menerukkan keadaan di mana ibu-ibu ini selalunya akan memerlukan rawatan rapi di unit rawatan rapi di ICU. Ada setengah ibu ini akan mengalami pneumonia, ada setengah ibu ini memerlukan rawatan ventilation ataupun assisted ventilation, dan ada setengah ibu ini yang perlu dilahirkan secara peramatang untuk membantu ventilation, dan ada kes-kes kematian yang melibatkan ibu mengandung yang mempunyai COVID-19. Jadi penggunaan vaksin untuk ibu mengandung sebenarnya amat digalakkan kerana penggunaan vaksin ini dapat mengurangkan maternal mortality dan maternal morbidity, maksudnya kemudaratan kepada ibu, dan juga fetal morbidity, maksudnya kemudaratan kepada janin. Walau bagaimanapun di seluruh dunia dan di seluruh negara sekarang especially di United Kingdom dan negara-negara yang berkenaan, wanita mengandung ini dikelaskan kepada dua golongan yang akan menerima vaksin COVID-19, yang diberikan offer untuk menerima vaksin COVID-19. Golongan yang pertama adalah golongan wanita hamil yang bekerja sebagai frontliner, ataupun mereka ni adalah staf kesihatan ataupun mereka yang terlibat dalam kegiatan ataupun pengurusan pesakit-pesakit COVID, ataupun mereka yang terdedah kepada jangkitan COVID bila berjumpa dengan orang ramai. Golongan yang kedua adalah golongan wanita hamil yang mempunyai beberapa masalah kesihatan ataupun medical condition yang meletakkan mereka ini vulnerable group. Maksudnya bila mereka mendapat jangkitan COVID ini akan menjadi lebih teruk dalam kumpulan ini. Maksud vulnerable group ini ada beberapa golongan. Yang pertama adalah umur ibu lebih daripada 35 tahun, BMI ibu lebih daripada 30. Ibu mempunyai masalah peparu seperti masalah tuberkulosis, batuk kering, ataupun asma yang teruk ataupun lelah yang teruk. Ibu mempunyai masalah buah pinggang ataupun ibu yang sedang mengalami ataupun menjalani dialysis. Ibu yang mempunyai connective tissue disease seperti SLE ataupun Sjogren syndrome. Ibu yang mempunyai masalah anemia ataupun severe anemia, pesakit-pesakit HIV, pesakit yang telah menjalani organ transplantation sama ada organ ataupun stem cell ataupun bone marrow ataupun sum-sum tulang. Pesakit yang sedang mengalami rawatan kanser ataupun sedang menjalani rawatan kanser, pesakit yang telah menjalani operation ataupun membuang limpa splenectomy, ataupun apa sahaja jua keadaan perubatan yang doktor fikirkan bila pesakit itu ada dan kemudian dia terkena pula jangkitan COVID. Jangkitan COVID ini boleh menjadi lebih teruk di golongan-golongan vulnerable ini. Dalam golongan ini penggunaan vaksin COVID-19 sebenarnya benefit outweigh the risk. Maksudnya pemberian vaksin COVID-19 kepada mereka ini manfaatnya adalah lebih baik daripada komplikasi ataupun risiko terkena jangkitan COVID-19. Wanita yang mengandung yang bukan frontliners ataupun wanita yang bukan staf kesihatan atau bukan yang terdiri daripada mereka yang direct ataupun yang menguruskan pesakit-pesakit COVID, ataupun mereka yang low risk untuk mendapat jangkitan COVID, dan wanita-wanita mengandung yang tidak mempunyai masalah kesihatan yang seperti saya nyatakan tadi, selalunya tidak akan diberikan ataupun tidak akan di-offer untuk mengambil pengambilan COVID-19 vaksin ini Jadi kajian terhadap vaksin COVID ini terhadap ibu mengandung dan juga ibu yang menyusukan anak sebenarnya masih lagi berjalan masih lagi ongoing, dan kajian yang sedia ada yang mengatakan vaksin ini selamat dan efektif sebenarnya secara keseluruhannya tidak melibatkan ibu yang mengandung serta ibu yang menyusukan anak.
Maka ibu-ibu yang mengandung dan ibu yang menyusukan anak ini ada dua pilihan untuk sekarang. Yang pertama, ibu boleh menerima vaksin itu, boleh membuat pilihan untuk menerima vaksin itu. Of course dia ada consent form lah yang ibu perlu isi nanti. Yang kedua, ataupun ibu mengambil langkah supaya menangguhkan dulu untuk pengambilan vaksin ini sehingga lebih banyak evidence, lebih banyak clinical guidelines yang keluar yang support penggunaan vaksin ini terhadap ibu mengandung ataupun ibu yang menyusukan anak. Berdasarkan program imunisasi kebangsaan COVID-19 yang diterbitkan baru-baru ini pada 18 Februari 2021 di Malaysia KKM mengamalkan polisi supaya mengambil langkah berjaga-jaga dalam pemberian vaksin COVID-19 terhadap ibu mengandung serta ibu yang menyusukan anak. Maka ibu-ibu mengandung di Malaysia perlu mendapatkan dahulu nasihat doktor, dan doktor akan fikirkan sama ada ibu ini adalah ibu yang perlu memerlukan vaksin COVID-19 ataupun tidak Okey. Sebelum pandemik COVID-19 ini, ibu-ibu perlu tahu bahawa ibu-ibu mengandung sebelum ini memang diberikan vaksin juga Vaksin yang kami berikan kepada ibu mengandung ini adalah vaksin untuk mencegah jangkitan influenza, mencegah jangkitan pertasis batuk kokol dan penyakit difteria Dan vaksin yang diberikan untuk mencegah tiga penyakit ini, influenza, pertasis dan difteria ini adalah vaksin non-live vaksin yang mati vaksin yang bukan hidup Dan vaksin yang non-live yang kita berikan ini, yang tiga penyakit berjangkit ini adalah menyerupai ataupun lebih kurang konsepnya kepada vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada ibu mengandung Yang kita perlu tahu bahawa vaksin non-live yang diberikan kepada ibu mengandung ini adalah vaksin yang tidak bahaya yang tidak akan membahayakan ibu serta membahayakan anak dalam kandungan. Benefit ataupun kelebihan ibu yang mengambil vaksin COVID-19 ini dah saya ceritakan pada awal-awal tadi. Jika ibu terkena jangkitan COVID-19 pada second trimester, pada third trimester, jangkitan COVID ini boleh menjadi teruk Jadi lebih baik jika kita elakkan langsung daripada terkena jangkitan COVID. Walau bagaimanapun jangkitan COVID ini, walaupun ibu sudah menerima vaksin COVID-19 95% lebih kurang macam 94-95% akan melindungi ibu daripada terkena jangkitan COVID Dan lagi lebih kurang yang remaining 5% itu masih lagi berpotensi untuk mendapat jangkitan COVID, tetapi jangkitan COVID ni jika dapat akan lebih ringan ataupun tidaklah sampai tahap yang teruk ataupun tahap yang serius kepada ibu mengandung ini Okey, bagaimana saya boleh begitu yakin mengenai vaksin COVID-19 yang diberikan di Malaysia ini adalah selamat untuk ibu mengandung serta ibu yang menyusukan anak? Yang pertamanya adalah vaksin ataupun vaksin itu sendiri iaitu mRNA virus itu, mRNA komponennya daripada virus itu serta bahan-bahan yang digunakan untuk membuat vaksin itu adalah sudah terbukti selamat yang tidak membahayakan ibu serta membahayakan anak di dalam kandungan Dan ini telah pun dibuktikan dalam beberapa kajian vaksin COVID-19 ini tidak memudaratkan ibu mengandung. Yang keduanya, vaksin COVID yang kita berikan di Malaysia ini adalah bukan virus yang hidup bukan virus yang hidup Baik, maka jika vaksin yang melibatkan virus bukan hidup ini tidak akan menyebabkan jangkitan COVID pada ibu dan juga pada anak yang dikandungnya. Kaedah ini sama seperti konsep vaksin yang kita gunakan untuk influenza, untuk batuk kokol, pertasis dan juga difteria yang kita memang bagi vaksin sebelum ini kepada ibu hamil. Okey, bila ibu-ibu hamil ini jika nak ambil vaksin, bila nak ambil vaksin? Okey, yang pertama, kita tahu bahawa jangkitan COVID-19 ini sebenarnya akan jadi lebih teruk pada second trimester dan pada third trimester kehamilan. Jadi disarankan penggunaan ataupun pengambilan vaksin COVID ini diambil selepas minggu ke-14. 14 minggu kehamilan sehingga 33 minggu kehamilan. So in between tu kita dah boleh ambil vaksin COVID Mana-mana vaksin COVID yang non-live tak kisahlah jenama apa sekalipun, asalkan dia selamat digunakan dan dia non-live vaksin, kita boleh bagi kepada ibu mengandung
Lastly, kita perlu tahu bahawa pemberian vaksin COVID ini tidak diberikan secara rutin, tidak diberikan secara menyeluruh kepada semua ibu mengandung dan semua ibu yang menyusukan anak, kerana belum boleh lagi kita buat, kerana kajian terhadap vaksin COVID ini masih lagi belum menyeluruh, dan kita memerlukan lebih banyak pembuktian klinikal untuk support penggunaan rutin vaksin COVID ini kepada ibu mengandung serta ibu yang menyusukan anak. Walaupun data sedia ada mengatakan vaksin ini sebenarnya selamat, tapi kita masih lagi memerlukan lebih banyak, kita masih lagi menunggu lebih banyak data untuk support penggunaan COVID-19 vaksin dalam pregnancy secara rutin. Walau bagaimanapun, dua golongan saya cakap tadi, yang pertama adalah golongan wanita hamil yang mempunyai masalah kesihatan, iaitu vulnerable group. Yang keduanya adalah golongan wanita hamil dan menyusukan anak yang merupakan frontliners ataupun staf kesihatan, ataupun mereka yang menguruskan kes-kes COVID, ataupun mereka yang berpotensi untuk mendapat COVID-19 jangkitan. Ibu-ibu hamil perlu ingat walaupun kita ambil vaksin, kita sudah cucuk vaksin COVID-19, kita masih lagi perlu mengamalkan SOP standard yang telah ditetapkan oleh kerajaan, seperti yang pertama, memakai pelitup muka walaupun di mana-mana sahaja. Yang kedua, elakkan tempat-tempat yang crowded, tempat-tempat yang tertutup, tempat yang banyak orang, supaya untuk mengurangkan jangkitan risiko untuk dapat jangkitan COVID. Kerap cuci tangan, dan yang pastinya kita perlu mengamalkan penjarakan fizikal. Lastly, clinical guidelines, clinical evidence sentiasa berubah dari masa ke semasa berdasarkan lebih banyak evidence yang kita dapat daripada kajian-kajian yang terkini. Jadi kita masih lagi menunggu clinical guidelines, lebih banyak guidelines yang terbaru yang kita masih lagi menunggu untuk penggunaan vaksin COVID-19 secara menyeluruh ataupun secara rutin untuk diberikan kepada ibu mengandung dan juga ibu yang menyusukan anak.